Dengar suara teacher tak? Dengar teacher. Okay.
Okay, sementara nak tunggu kelas kita start 9.5 minit, awak boleh buka easy peasy tu. Okay, tengok dulu. So hari ni target kita nak discuss muka surat first sampai muka surat 12 kan, betul tak? Betul. Okay, so buka juga buku Ni siapa bagi kat kita ni? sekali dapat. Ya, siapa bagi? Ingat. Office ya? Patutnya office. Nanti akak pas lepas di kelas. Kamu print ke kamu buat jawapan atas kertas kosong? Print. Print. Okay, sepatutnya kalau kita gabung ni 25, 5 orang dekat kelas, 4 diuk, 25 campur dengan 4 diuk 25, 4 C ada 26. 25 juga. So, maksudnya 50 lah. So setakat ni baru dah ada 31. Dan nanti Okay, sediakan juga awak punya buku teks sebab kita nak refer pada buku teks form 4. Kamu bawa balik tak buku teks? Okay. Okay, kita tambah di sini koleksi. Okey, kita mulakanlah kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah hari Jumaat kita sambung untuk kelas kamu lah, kelas online. So satu
dua kali perjumpaan seminggu kan. Tapi cuma yang perjumpaan yang pertama hari Selasa tu kita dah burn kan, sebab semua cikgu sign menjadi pengawas kan, amali ujian amali sign SPM lah, yang sebenar amali. Okey, so tapi saya tinggalkan tugasan untuk kamu, saya amanahkan dekat form 4 untuk buat soalan lah dalam easy peasy chemistry, supaya kamu punya masa tu terisi. So harap ni apa amanah yang saya beri kat kamu tunaikan lah. Kamu tunaikan tanggungjawab kamu tu dengan penuh rasa tanggungjawab lah kan, 1 jam masa hari Selasa hari tu. So kita mulakan dulu kelas kita dengan umi kita Al-Fatihah. Kelas kita kan? Okey, kita minta Faris Adam baca doa. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina khidmataka wanshur alaina khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin, amin rabbal alamin. Terima kasih Faris. Okey, so untuk hari ni easy peasy. Kalau kamu tengok easy peasy modul tu, teacher kategorikan dia kepada beberapa bahagian lah. Bahagiannya adalah so easy peasy chemistry, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. So dalam hidup ni kita kena ada pressure kan. So, kalau kita tak rasa pressure, kita berada di zone yang selesa lah. Bila berada di zone yang selesa tu kita tak berkembang. So dalam easy peasy chemistry ni, kita ada buat bagi latihan untuk soalan yang melibatkan definition. Define. Lepas define, you kena ada construct. Construct chemical equation, and then you kena draw. So in chemistry ada 2 types of drawing kan, untuk atom. And then ada balance. Lepas you construct chemical equation, dia make sure your chemical equation is balanced. Kalau if you still have a problem to balance the chemical equation by right, you have to find your own solution. Solution to solve your problem. Kena, is a must. Sebab sepatutnya form 5 ni, you unofficial form 5 ni tak boleh dah ada lagi masalah pasal balance ni. Sebab balance ni dia ada kaitan dengan calculation. You salah construct, you salah balance. You salah balance, you salah kira. Nampak dia ada berangkai-rangkai kat situ. So apa dia punya fundamental ni? Fundamental dia adalah you kena tahu the symbol of the chemical element. Simbol chemical, simbol element tu mesti kena tepat. Bila you dah tahu dia punya simbol element, you kena tahu charge. Baru you come out with the molecular formula. Molecular formula baru boleh buat construct. And then lepas calculation, you pergi dekat high rank thinking order lah. You pergi ke explain pula. You kena explain why. So fundamental ni asas lah. Contoh macam history of the chemistry. So walaupun dalam history of the chemistry tu selalu dia tanya dekat paper 1, paper objektif. Tengoklah kadang-kadang dekat soalan nombor apa, nombor 3 ke nombor 4 ke. Sebab soalan objektif SPM ni dia tak sama susunan dia macam IGCSE. Kalau IGCSE untuk objektif nombor 1, 2, 3, 4 sampai 40 soalan tu dia adalah by chapter.
So kita boleh agak lah. Untuk chapter 1 dia mesti berada pada soalan nombor 1, 2 macam tu. Tapi kalau macam SPM, macam ni dia susun, macam ni dia construct item dalam paper SPM tu, objektif. Dia construct by level of thinking. Dia macam pertama lebih kepada apa? Hanya untuk fakta. So tak kisahlah, tak semestinya chapter 1 tu berada pada soalan nombor 1 untuk SPM. Itu beza lah. Itu kamu kena tahu perbezaan dia. Mungkin kalau soalan tu yang melibatkan penerangan, dia kalau soalan SPM dia mesti berada di belakang lah. Soalan 30, 36, 37, 38. Tapi tak kisah topik yang mana. As long as you ada dia punya hierarki dia. Susah level lah, level. Okay. So dekat sini apa paling asas sekali? Paling asas sekali dalam soalan dia adalah definition. Okay, definition. So bila kita kata definition ni, selalu teacher ingatkan, kamu tak boleh refer definition ni dalam buku rujukan. Tak boleh. Awak kena refer pada buku teks. Sebab buku teks ni digunakan seluruh tingkatan 4 dan tingkatan 5 tu seluruh Malaysia pakai buku teks yang sama. Okay, standardized. Tapi buku rujukan tu tak sama. So dia tak adil kalau dia tak boleh nak selaraskan. Okay. Yang ini adalah definisi yang teacher keluarkan. Ini memang effort teacher lah, keluarkan sendiri daripada buku teks form 4. Teacher tengok satu-satu teacher tengok. Okay, yang ni adalah untuk form 4. So nanti next time kamu buat pula definition untuk list kamu sendiri untuk tingkatan 5. So bila kamu dah tulis kat sini, teacher tak tulis lah kat sini kan, tapi kamu kena tulis lah kat sini supaya next time, sebab buku teks form 4 ni kamu kena pulangkan. Dan teacher pun pernah minta effort daripada kamu kan, kumpul duit lah kan untuk beli buku teks form 4 sendiri. So bila kamu SPM nanti kamu ada 2 buku rujukan, buku yang penting lah, buku teks form 4 dan buku teks form 5. Okay, so sekarang yang ada kat sini kamu boleh, teacher dah letakkan lah dia punya muka surat lah kan. Okay, mental dan form 4. Kalau kamu memang dah buat, kamu memang tengok, dia tak ada masalah. So apa yang penting definition ni? Dia mesti ada class dan dia mesti ada properties. Itu penting. Teacher, definition ni 1 markah sahaja. Memang 1 markah. Tetapi kalau awak tengok dekat paper 2, paper structure dengan essay, soalan definition kadang-kadang ada 4 soalan yang just untuk define saja. So maksudnya kalau kamu tak boleh nak come out dengan definition, kamu hilang 4 markah dekat situ. Banyak 4 markah hilang. So kita tengoklah dia punya definition satu persatu dalam buku teks kamu. Okay, yang ni teacher tak go through lah detail. Tapi yang ni kalau kamu tengok, teacher listkan dia by chapter. So maksudnya susunan untuk page ni adalah ikutlah sampai muka surat belakang, iaitu apa sekali. Yang last sekali ada alloy. Kamu boleh tengok je lah dekat sini alloy belakang sekali manufacture So dekat sini kalau kamu tengok buku teks form 4, thank you cikgu. Okay. Kalau kamu tengok buku teks form 4, kamu ada berapa chapter? Kamu ada 8 chapter. Okay, bermula dengan Introduction to Chemistry. Okay, Introduction to Chemistry ni dia memang suka tanya masa untuk soalan objektif. Okay, so kat sini lah Introduction to Chemistry, dia ada apa? Dia ada history, dia ada usage, dia ada how to use laboratory, okay, safety, SOP semua. Yang ni kalau kamu tengok soalan belakang-belakang, teacher ada letak soalan belakang ni adalah soalan objektif, di mana yang ini adalah fundamental. Okay, soalan kena cuba buat. Kalau kamu tak cuba, kamu memang tak tahulah. Okay, last kali untuk chapter 8 kamu ada manufactured substances in industry. So by right, bila kita tengok, okay, kita alhamdulillah kita dah cover semua mana yang tak masuk dalam IGCSE pun kita dah cover dah dengan kamu, bonding, pH hari tu. Okay, ni semua kita dah and then manufactured substances ni kita dah ajar kamu secara bersemuka lah. Kita pernah go through PPD semua. Okay, so awak expect lah nanti bila awak dah naik form 5 untuk semester yang pertama 2022 ni, kita akan terus masuk untuk chemical consumer. Okay, so kita takkan go through dah manufactured substances in industry. Boleh tak Pak Sing tadi?
Boleh teacher. Okay. So, yang ni teacher just, okay, yang ni yang teacher nak tunjuk. Kamu boleh refer textbook page 35. So, semua orang buka slide 35. Okay. Dekat slide 35 ni ada. Okay, ni adalah topik chapter 2. Okay, atom and the atomic structure. Okay. Kamu jangan pelik dengan bentuk soalan. Dia boleh minta kamu lukis sama ada the electron arrangement ataupun the atomic structure. Okay, apa beza electron arrangement dengan the atomic structure? Bezanya berada di tengah-tengah ni. Okay, so kalau kamu tengok buku teks, kalau untuk electron arrangement, tengah-tengah dia tu adalah symbol of element. Okay, yang ni. Okay, ni symbol of element. And then followed by apa? And then dia ada nucleus. So ini adalah electron arrangement. Ya saya. Ada orang nak masuk. Thank you teacher. Okay, so untuk sodium, okay, simbol sodium Na. So you akan buat electron arrangement dia 2,8,1 ataupun awak boleh buat 2.8.1. Okay, so electron arrangement, okay, buatlah. Dia mesti ada simbol dan first circle refer to or represent nucleus. Okay, but for atomic structure, nama dia pun atomic structure. So dalam nucleus ada apa? Still nucleus, and then dalam nucleus kena letak bilangan proton dan bilangan neutron. Macam mana nak dapat neutron? Number of neutron macam mana? Number of neutron macam mana nak kira? Nuclear number tolak proton number. So, for sodium 23, 23 minus 11. Then you can get 12. Okay. So, ini beza atomic structure. Okay, kalau pergi kat klorin pula. Okay, klorin dekat sini. Okay, 35 untuk nuclear number. Okay, lepas tu 35 point nuclear 35.5, sorry ya. Tertinggal. Dekat 35.5. Sini 35.5. Okay. So kalau untuk kira neutron, okay, neutron dia awak akan buat apa? Awak hanya ambil 35 saja. 35, 35 minus 17. Then you akan dapat 18. Okay. So ini untuk atomic structure. Okay, for magnesium. Okay, magnesium sama, you have to write the electron arrangement, okay, to draw the electron arrangement. Okay, and then for atomic structure, atomic, kata ni pun atomic. So bila kita kata atomic ni, kita tahulah dia ada sub-atomic. So sub-atomic dia consists of proton, neutron and electron. So proton and neutron inside nucleus. Ya saya. Masuk. Itulah ni yang teacher macam tak berapa berkenan ni. Dia jadi mengganggu tau. Mengganggu kamu, mengganggu teacher. But next time please Next time please. Janganlah lambat macam ni. Nampak? Sebab sekarang ni bila teacher share slide, dia akan nampak screen teacher je. So kalau teacher nak accept, teacher kena turunkan semula benda-benda lah ni ke kamu ada benda yang teacher alah nak cakap banyak. Okay, so for nitrogen, ni nitrogen ni refer. Kita tak payah hafal, kamu just refer sahaja dekat dalam periodic table. Okay, paper 1 periodic table ada, paper 2 ada periodic table, paper 3 nampak tak dia mengganggu.
Dia jadi dalam jadi annoyed kat sini. Please next time siapa yang lambat-lambat ni tolong awalkan diri kamu sebab kamu mengganggu flow. Okay, paper 3 ni adalah ujian amali sains. Yang ni tak ada predictable sebab tak memerlukan predictable pun. Astaghfirullahaladzim. Teacher ulang baik semula. Tolonglah, janganlah lambat kelas. Sebab kalau lambat dia tak mengganggu kelas saya, tak apa. Ni tengah cakap nak kena turunkan ni balik. Okay. So paper 1 dengan paper 2 ada predictable lah. Sebab apa? Sebab dia memang memerlukan predictable lah. Okay, so for nitrogen, nuclear number 14, number of proton ataupun proton number 7. So daripada 7, okay, you write the electron arrangement 2, 5. Okay, so yang ini adalah electron arrangement, mesti ada symbol and then followed by nucleus. Okay, kalau dia suruh buat atomic structure, dia mesti ada nucleus, mesti ada, tapi you show the number of proton and also the number of neutron. Okay, lagi satu lagi lukisan atomic for matter and the atomic structure ni Lewis structure. Okay, Lewis structure ni macam mana? Lewis structure ni show only valence electron. Contoh, kalau N, so kalau dia kata lukis Lewis structure, so you ambil 5 saja. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jangan berterabur. Okay, tengok kat sini. Macam mana nak lukis nuklear, nak lukis elektron ni? Nampak? Teacher buat pairing. Teacher tak bagi dia terabur so tiada lagi yang terabur-terabur elektron. Mungkin lower form you akan buat dia terabur, tapi bila you dah naik upper form, okay, awak nak susun elektron tu dia mesti ada pair of elektron. Okay, so kalau teacher kata Lewis structure for magnesium, so Mg, lepas tu kamu akan buat apa? Kamu akan ambil 2 je lah kat sini kan. So 1, 2. Okay, ini adalah untuk Lewis structure. Symbol and then followed by valence electron. Okay, boleh tak 4C dengan 4D? Boleh teacher. Boleh teacher. Okay, so lagi satu yang teacher nak tunjuk kat sini adalah tadi dia by element. Element je, dia tak ada make a bonding with another element. So now next ni adalah kita nak tengok how to draw the ionic bonding. Awak boleh refer page satu-satu 111 sampai 113 dan juga covalent bonding 114 hingga 115. Okay. Yang ini adalah tengok kat sini. Ini adalah untuk ada ionic bonding dan ada covalent bonding. Kenapa teacher tekankan sangat? Sebab soalan macam ni kamu dah tak boleh nak salah dah. Soalan yang melibatkan bonding, nak lukis ni kamu tak boleh nak salah. Sebab tu teacher pilih topik ini tu teacher terangkan balik supaya kamu dapat faham. Dapat lukisan yang sebenar. Okay, so bila jumpa soalan yang simple macam ni, harap sangat kamu boleh dapat markah penuh. Kan? So for magnesium chloride, what type of bonding? Dia adalah ionic bonding. So dalam KSSM, kamu ada ionic bonding, kamu ada covalent bonding, kamu ada dative bonding, dative bond. Lagi kamu ada apa lagi? Kamu ada hydrogen bonding, and then kamu ada metallic bonding. So kamu ada 1, 2, 3, 4, 5. Dalam KSSM ada 5 types of chemical bond.
Okay, yang dative bond ni dengan hydrogen bond ni dia memang topik yang baru lah. So kena kamu lebih tengok dia punya konsep ionic bonding, covalent bonding dengan metallic bonding ni kamu dah familiar dah. Cuma macam mana kita nak lukis? Tengok kat sini. Kalau kita dah buat magnesium chloride, kita kena come out dulu dengan dia punya molecular formula. Kena tahu berapa bilangan magnesium atom. Kena tahu berapa bilangan chlorine atom. So ada satu magnesium atom dan ada dua chlorine atom. Macam mana boleh dapat macam ni? So kamu kena tahu simbol. So simbol magnesium and charge dia 2+. Okay. Chloride ni Cl minus you cross method you akan dapat MgCl2. Okay. So bila kita kata ionic bonding, dia mesti dalam bentuk ada charge and bracket. Charge kena tunjuk. Nampak? Nak tulis charge macam mana? Dia mesti value dahulu and then followed by sign. Ini charge. Alright. Okay, sama juga awak kena ada symbol and then followed by nucleus. Dan barulah awak akan buat dia punya electron arrangement. So bila ionic bonding, ini adalah final answer. Awak tak payah tunjuk jalan kerja. Awak tak payah nak tunjuk macam pindah-pindah, tak payah. Apa yang penting yang kat ni. Cik nak tunjuk dekat kamu ni. Bukti yang dia dah dipindahkan tu. Kena tunjuk. So magnesium ni dia release elektron. So last keluar sekali dia mestilah full of per octet electron arrangement. So mana dia pergi ni? Mana dia transfer of electron? Kena tunjuk. So maksudnya awak kena gunakan dua penanda yang berbeza. Satu awak buat bulat, satu awak buat cross. Okay, and then kena ada bracket dan kena tunjuk dia punya charge. Boleh tak? Teacher, Ya saya. nak tanya, kalau chloride tu kan, kalau kita letak dua kat depan tu tak boleh. Kena buat macam lukisan dua juga tak letak. Okey. Faham soalan awak. Dia macam ni. Ada tahun yang dia terima pelajar hanya buat ni, lepas tu pelajar buat dua macam ni kan? Rasa MG, betul tak? Ada tahun yang terima, ada tahun yang tak terima. So nak selamat, kita buat je. Sebab ada satu tahun tu dia kata satu markah menunjukkan satu atom magnesium, dua atom klorin. So kalau awak buat dua saja macam ni, nanti dia tak terima, dia tak dikira berapa atom. Okay, so nak selamat kita buat yang macam ni je. Okay, boleh? Teacher, Macam mana soalan awak? tak, saya cakap thank you teacher. Oh, okay. So macam tanya soalan. Okay. So, okay, kenapa teacher ni? Sebab tak muat kat sini. So teacher duduk kat sini. Tapi kamu kena talent sikit lah. Okay, ataupun kamu macam mana? Terbalikkan handset. Terbalikkan kamu punya device. Dah nampak belajar ni penuh dengan kesusah payahan. Okay. So kalau awak tengok kat sini, aluminium oxide sama juga. Awak akan buat apa? Awak akan buat salah aluminium kan? 3+. Oxide 2- cross method 2, 3. Al2O3. Maksudnya ada 2 atoms aluminium and 3 atoms oksigen. Okay, so mesti ada simbol, mesti ada nukleus dan mesti ada charge dan mesti tunjukkan dekat mana elektron tu. Nak kena bulat ke? Tak payah bulat sebenarnya Cik nak tunjuk kat kamu je. Kamu tak payahlah bulat macam ni. Cik just nak highlight je. Cik just nak highlight saja. Sebab ni ada markah, Okay, charge ada markah, letak bracket. Okay, so ini adalah ionic bonding. Okay, macam mana pula kalau dia covalent bonding? So covalent bonding mesti dia ada overlap.
Okay. So buat methane. Methane dekat sini macam mana? So ada satu atom carbon dan ada 4 atom hidrogen. Okay. Mesti ada simbol, mesti ada nukleus dan mesti bermula dengan shell yang pertama dan mesti menunjukkan overlap. Teacher, kalau saya nak buat macam ni boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau awak nak buat macam ni pun tak ada masalah. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh adalah letak dekat sini, letak dekat sini. Yang ni tak boleh. Ini salah Ini salah. Okay, yang ni tak boleh. Yang ni boleh. Yang ini boleh. Okay. Nampak? Nampak. Sama juga, awak kena guna dua tanda yang berbeza. Teacher, kalau ada macam 3 elemen macam ni teacher, contohlah kan CHO kan. So tak ada masalah. Ni tak ada, dia cross dengan ni je. Sebab dia dot cross dot diagram. Cross dot diagram. So maksudnya kalau carbon ni dah guna X, hidrogen ni guna ni, O ni gunalah X. Dia tak ada 3 segi yang macam-macam. Sebab nama dia pun cross dot diagram. So sama ada awak guna cross atau kalau ada 4 teacher, tak ada masalah. Tak ada masalah. So mesti cross, mesti dot saja. Sebab dia bukan Squid Game nak banyak-banyak bentuk segi-segi ke 4 segi, tak ada. Dia tak ada 4 segi semua. Dia ada 2 je. So just pandai-pandai kamulah macam mana kamu nak selang-selikan dia. Tapi kalau awak dah kata carbon tu cross, maksudnya semua carbon mesti cross. Kalau awak dah kata oksigen tu dot, semua mesti dot. Jelas? Jelas je. Okay, good. Kita pergi yang dekat ni. Ni. Tetra. Tetra maksudnya apa? 4. Apa yang 4? Kloro. Methane. Kan? So mesti ada carbon ni, kamu tahu dah. Carbon ni dia mesti ada 4 bond. So semua bond yang 4 ni dipenuhi dengan Cl. Okay. So carbon is a non-metal. Chlorine is a non-metal. So maksudnya dia adalah covalent bonding. Dia mesti overlap. So macam ni cara nak lukis? Cara nak lukis dia macam ini. Okay, mesti carbon. Okay, carbon tengah-tengah. Simbol, nucleus. And then mesti ada first dengan second shell. Dan awak kena tunjukkanlah dia punya ni, nampak? Ni. So kalau teacher besarkan under mikroskop, dia akan jadi macam ni lah. Macam ni gitu ni. Ataupun kamu nak buat apa? Kamu nak buat dekat sini pun boleh. Ni boleh, ni boleh. Tak boleh apa? Yang tak boleh adalah di sini, di sini. Yang ni tak boleh. Okay, itu tidak menunjukkan dia punya sharing. Okay, ada soalan tak untuk ionic dengan covalent ni? Tak ada lagi. Ya saya. Tak boleh. Sebab kalau dia hanya nak valence elektron, dia akan mention. Kalau dia kata show only valence electron, itu baru awak lukis hanya valence electron saja. Tapi kalau dia kata draw the electron arrangement, maksudnya dia nak full shell. Okay, dia nak full shell. Executive class, yo. Tik nama hijau macam biasa. Go green.
Okay. Cakap mana tadi? Okay. So maksudnya awak kena buat full shell. Unless soalan minta balance elektron, awak kena buat balance elektron. Kalau tak, buatlah carbon ada berapa? Ada 2, 4 kan carbon kan? Sebab carbon 6 kan? So hidrogen ada berapa? Hidrogen 1. Tapi hidrogen ni kenapa ada 2 circle? Sebab circle yang pertama tu represent nucleus. Okay, carbon ni kenapa 3 circle? Padahal ada 2 je. Sebab yang first circle tu represent nucleus. Faham? Okay, so apa-apa awak kena refer pada buku teks. Macam mana buku teks? Okay. Kalau awak tengok 34, muka surat 34. Yang ni kadang-kadang kita tak terfikir pun soalan akan keluar. Kadang-kadang kita akan terlepas pandang. Okay, kalau awak tengok muka surat 34, dekat situ ada standard representation of an atom. Representation of an atom. Ada tempat kosong. Tempat kosong. Soalan dia keluar trial dia keluar trial hari tu dan kita tak expect pun soalan simple macam ni pun akan keluar. Dan ramai yang salah. Sebab kita selalu macam tu lah, bila mudah kita anggap benda tu dimudah-mudahkan. Okay, so apa standard representation of an atom? So an atom can be represented using a standard representation. Okay, X symbol of the element, okay, A and Z. So A is a nucleon number, macam biasa, nucleon number. Okay, Z adalah proton number. Ni yang standard lah. Okay, so apa yang information? Kalau dia bagi carbon 12 dengan 6, maksudnya 6 adalah nucleon number. 12 adalah nucleon number, 6 adalah proton number. Itu sahaja, cuma teacher kena tekankan. Sebab ada soalan hari tu keluar, dia bagi elemen, tak ingat elemen apa, tapi dia suruh buat dalam bentuk standard representation. So ini adalah dia punya standard. Atas nukleon, bawah adalah proton number. So next kita pergi construct. Okay, construct. Ya saya. Kalau yang standard representation tu kan kalau yang besar kan main nucleon number kan. Tapi kalau macam dia bagi huruf je, kalau macam kita balik nucleon number dengan positive number tu macam boleh teacher. Okay, dia macam ni. Maksudnya awak nak letak Z atas A bawah ke macam tu? Mana saya terbalik, mana saya buat macam tu. Okay, sebab dia kata standard kan. So kita follow pada standard dia lah, atas besar, bawah kecil. Alright, thank you teacher. Okay. So dia mesti depan nombor dulu depan nombor. Bukannya X, Z, A, Z bukan. Dia di sini. Kita ikut follow dia punya rules lah. Okay, rules dia A atas, Z bawah, and then ada symbol. Okay, kita pergi dekat construct balance chemical equation. Okay, yang paling lah kan, tolonglah huruf yang paling kritikal lah. Bila M magnesium ni nampak ni tajam. Copper, Cu, cobalt, CO, carbon monoxide, ni benda-benda macam ni. So kalau hidrogen, 2 di bawah. Jangan gopoh lah. Kan benda-benda ni sebab apa kamu salah? Sebab dia jadi gopoh kat sini. So cobalt dengan copper. Okay. Cobalt dengan carbon monoxide. Okay, and then copper kat sini. Okay. Kalau awak tengok kat sini, aluminium reacts with oxygen to form aluminium oxide. So macam kena ada balance. Walaupun soalan tu tak kata, soalan tu just kata okay, construct the chemical equation. Walaupun tak ada balance, tapi bila soalan kata macam tu mesti balance. Walaupun dia tak sebut balance kat situ. Sebab final answer dia memang kena balance chemical equation. So mesti kena letak coefficient dia.
Okay, macam mana nak master bab nak buat construct chemical equation ni? Master dia adalah awak tahu aluminium ni simbol dia apa, aluminium ni charge dia apa. Itu je sebenarnya. So once awak dah master yang elemen, nak kena pening kepala ke? Tak payah kan, sebab awak ada periodic table, awak refer je sebenarnya. Cuma yang macam kamu akan berfikir sikit dia punya charge. Tapi ada banyak elemen yang kamu dah tahu charge. Contoh, group 1. Group 1 maksudnya semua elemen dalam group 1 ni charge dia adalah 1 plus. Group 2. So 2 plus. Group 13. Group 13, 3 plus. So you ada chloride, negatif. Kalau kamu masih ingat lagi dulu zaman dulu teacher ada bagi list of common anion dengan list of common cation. Anion tu apa yang selalu familiar anion keluar? Oxide, carbonate, nitrate, nitrate ion. Lagi apa? Halogen kan, Cl. Yang ni kamu memang dah tahu dah dia punya simbol. Apa lagi kat sini? Sulfate ion. Yang ni tak ada dalam periodic table. Yang ni mana dapat? Yang ni hafal. Sebelum hafal kena buat latihan banyak lah, barulah datang penghafalan yang baik. Kan? Manganate dengan manganes. Apa beza manganate? Manganate Mn4 4 minus. Manganes Mn2 plus. Okay. Lepas tu yang apa lagi? Charge untuk transition element. So charge of transition element ni jadi banyak kan. So yang common macam iron, copper. Okay. So benda-benda macam zinc 2 plus. Copper ada copper 2 plus, copper plus. Iron ada iron 2 plus dengan iron 3 plus. So benda-benda macam tu memang kena tengok semula. Tengok dalam buku rujukan. Buku rujukan dia ada list of anion dengan list of cation. Okay, solid copper 2 carbonate. 2 ni represent apa? 2 ni represent the charge of the copper. So Cu 2 plus. Okay, heated. Tak perlulah nak letak segitiga bawah ni, tak payah. Okay, tak payah. So kalau kamu nampak macam ni, ini adalah apa? Ini adalah thermal decomposition. Okay, you nampak satu je reactant dia. Lepas tu arrow and then followed by dia punya product. Okay, thermal decomposition of copper carbonate will produce copper oxide and carbon dioxide. Okay, ini adalah reaction in group 1. So when metal group 1 react with water, it will produce metal hydroxide and hydrogen gas. So kalau kita letak indikator phenolphthalein akan bertukar jadi colour apa? Kalau soalan dia, kalau letak a drop of phenolphthalein dekat metal hydroxide ni, so akan tukar jadi colour apa? Pink. Phenolphthalein dalam alkaline solution dia akan jadi warna pink. Okay. So macam mana kalau yang ni? Hydrogen gas ni. So you ada satu metal, you ada metal group 1 masuk kat dalam air. So dia akan produce colourless gas bubbles. And it returns, kalau you letak phenolphthalein, dia akan jadi warna pink. Sebab dia akan produce metal hydroxide. Metal hydroxide ni apa? Sifat dia adalah alkaline. Okay, so decomposition of calcium carbonate. So calcium carbonate, jangan confuse. Yang ni copper carbonate. Okay, yang ni adalah calcium carbonate. Sama juga dia adalah thermal decomposition reaction. It will produce metal oxide and carbon dioxide. Benda-benda yang ada unsur carbonate, nampak tak gas dia apa?
Jadi carbonate, nampak unsur dia akan produce apa? Siapa yang baru nak masuk ni? Subhanallah. Okay. Zinc react with hydrochloric acid. Nampak metal react dengan acid. So dia akan menghasilkan salt and hydrogen gas. Zinc, alert lah zinc ni. Zinc ni Zn2+. Plumbum apa buat charge plumbum? Pb2+. Silver? Silver Plus. Ag+. Okay. Barium. Barium? Barium Plus. Ca2+. Okay. Ni yang selalulah kamu confuse ni. Sebab apa? Sebab yang ni dia berada dekat mana? Dia berada dekat transition element. Betul? Kan? So alert lah, take note. Yang ini nitrogen. Yang ni adalah production of ammonia. Okay, untuk menghasilkan ammonia mesti nitrogen gas react dengan hydrogen gas. Okay, produce ammonia. Nia NH3. Kalau ammonium NH4. Ammonium ni dalam bentuk ion. Ammonium ion. NH4+. Okay. Kalau ammonium chloride NH4Cl. Yang ni macam mana dapat benda ni? Daripada reaction hydrogen chloride and ammonia. Dia akan menghasilkan white cloud. Okay. And dekat mana awak jumpa white cloud ni? Dekat topik mana awak jumpa? Hydrogen chloride dengan ammonia. Kat mana topik awak jumpa ni? Kamu belajar masa form 3. Dalam diffusion gas. Okay. Diffusion gas. So travel, hydrogen chloride gas travel kan along the tube. Okay, glass tube. Sama, same goes to ammonia gas. Dia akan travel and then dia akan meet at one point. Okay, so dia punya reaction tu akan produce ammonium chloride. Okay, iron 3 oxide. So 3 is the charge of the iron. So iron 3+. Okay, heated in a stream of excess hydrogen gas. Okay, hydrogen gas je lah. Awak tengok dia punya explanation ni punyalah macam complicated kan. Padahal sebenarnya dia adalah reaction antara iron oxide dengan hydrogen gas. So dia akan produce apa? Dia akan produce metal and water. Sebenarnya ni apa benda ni? Reaction ni sebenarnya hydrogen ni is a reducing agent. Okay, reducing agent. So that we can get iron metal from metal or oxide. So hydrogen act as a reducing agent to get the metal sahaja. So hydrogen ni dia akan combine dengan oksigen lah, akan menjadi water. Okay, ada soalan tak untuk balance chemical equation? Teacher, Ya, saya. state perlu letak juga ke kalau state ni? Okay, very good question. Okay, very good question. State kena letak ke tak? Okay, kalau soalan tak minta, dia kata just write the balance chemical equation ataupun write the chemical equation. State tak perlu letak. Tak perlu letak. Sebab kalau awak letak salah semua. Kan salah.
So tapi kalau soalan kata write the chemical equation and write the state of each element, tu kena letak. Okay, kalau dia suruh letak state, letak. Kalau dia tak suruh letak state, tak perlu letak. Clear tak? Clear teacher. Thank you teacher. Okay, teacher nak tanya kamu. Kalau dia suruh letak state, lepas tu dia tanya state of H2O. Awak nak letak apa? Liquid. Okay. Dekat kalau water, awak kena alert sama ada, dia ada dua je. Sama ada awak letak gas ataupun awak letak L, liquid. Kalau awak letak AQ, salah. Dia bukan AQ, AQ salah. So sama ada dia adalah in form of gas, iaitu steam, high temperature lah. Okay. Ataupun you letak liquid. Okay. Aqueous bukan state untuk water. Contoh, kalau teacher kata copper sulfate solution. Copper sulfate solution ni state apa? Apa state dia? Copper sulfate solution. Aqueous. Yes, ini aqueous. Okay, ini aqueous. Maksudnya you ada kalau dia kata CS. Kalau dia kata copper sulfate solid, maksudnya dalam bentuk kristal lah, solid lah kan. Kalau dia kata copper sulfate aqueous, maksudnya solid tu dissolve in a water, baru dia jadi aqueous. Kalau you buat CuSO4L, salah. Sebab L ni untuk water. Boleh? Boleh teacher. Okey, sama juga macam HCl, hydrogen chloride dengan HCl pun ada dua state. Sama ada S ataupun aqueous. Yang ni kita panggil apa? Yang ni kita akan panggil hydrogen. Dia ada tiga juga dia boleh jadi bentuk gas. Hydrogen chloride. Hydrogen chloride dalam bentuk solid ataupun dalam bentuk gas. Tapi kalau dalam bentuk aqueous, kita akan panggil dia hydrochloric acid. Okay, boleh? Boleh. Okay, so kita pergi dekat, tarik nafas 2 minit. Sebelum kita pergi dekat explain. Okay, nampak je benda ni simple Kita nak pergi definition, kita nak pergi draw, lepas tu kita nak pergi construct. Tapi benda simple-simple macam ni kadang kita banyak terlepas pandang. Tak nak, kita tak nak. Kita nak full mark. Topik yang awal-awal ni kita nak full mark. Sebab kita tahu kita ada cabaran dekat mana. Ni, kat explanation yang ni yang mencabar. So benda yang tak nak mencabar tu tak perlulah tak dapat markah penuh. Okay. So now dia kata show the molecular structure for covalent compound. So dua-dua adalah covalent compound. Okay, A and B. So you ada covalent compound A and you ada covalent compound B. Kalau kat sini kita boleh agak lah. Yang ni adalah giant covalent compound. Yang ni adalah simple covalent compound. Okay. Ini sebenarnya teacher nak kamu rasa soalan SPM. 10 markah ni tak dapat ni kat IG ni. IG simple. So teacher nak train kamu daripada sekarang ni macam mana nak jawab soalan. Ini AC. Ini soalan, kalau soalan untuk yang paper 2 tu dia ada 9, 10, 11. Okay, so yang untuk essay awak ke? Oh, okay. Tak kat sini dia campur. Okay, so yang dekat sini state what is the type of covalent compound A and B
suggest an example for both compound. Then compare both compound based on the structure, chemical bond and melting point and boiling point. Ini adalah soalan AC. Bila soalan AC, janganlah awak cuba jawab macam bahasa Inggeris. Okay, jangan jawab macam bahasa Inggeris. Boleh guna table tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh guna table. Tetapi make sure dalam table awak tu ayat mesti kena penuh. Mesti ayat penuh. Tak boleh short form. Okay, so kat sini kalau awak tengok, awak kena jawab banyak soalan ni. Mula dia tanya pasal state. Okay, dia tanya pasal state dulu. Lepas tu dia suruh bagi example. Lepas dia suruh bagi example, dia nak suruh you buat comparison. Comparison ni mesti cerita pasal structure, mesti cerita pasal chemical bond dan mesti kena cerita pasal melting and boiling point. Melting dengan boiling point ni dia kawan baik lah, dia serentak sekali tanya. Okay, so macam mana nak buat? Awak tengok kat sini. Boleh buat table tak? Boleh, tak ada masalah. Tetapi dalam table awak ni mesti kena ayat penuh. Tak boleh pangkah, tak boleh ni kata yes, no, tak boleh. Dia mesti kena in a full sentence. Okay, so sekarang you ada covalent compound A and covalent compound B. So A, giant molecule. Okay. So yang ini you jawab soalan state. Okay, you bagi tahu dia adalah giant molecule, B adalah simple molecule. You dapat 2 markah. Dapat 1+1 ni. So you dapat 2 markah kat sini. Baru 2 markah. You ada 8 markah lagi. Macam mana you nak dapat 8 markah ni? Okay, lepas tu dia lepas state dia nak apa? Dia nak suggest example. Okay, so example ni awak bagi satu pun tak ada masalah. Okay, sebab dia nak example je kan, satu saja kan. Example for both. So sama ada awak nak buat yang adalah example. Sebab tu teacher kata tak payah nak buat macam karangan BI, awak buat table. So bila pemeriksa tanda tu dia nampak, oh ini state, okay. Ini adalah example, nampak? Daripada awak buat this is the compound B, covalent compound A is a giant molecule. Benda tu bukan tak boleh, cuma dia jadi serabut kat sini. Okay, so macam mana? Sama ada awak nak buat carbon dioxide boleh, water boleh ataupun methane. Choose one. Okay, for example covalent A. B, sama ada awak nak buat silicon dioxide boleh ataupun diamond. So 1+1 awak dapat 2 markah kat sini. 4 markah dah awak dah dapat. Okay. So state awak dah jawab. Example awak dah cover dah soal jawapan dia. Okay, sekarang ni nak compare. Compare ni dia nak 3 ciri, iaitu ciri structure, chemical bond dengan melting point and boiling point. So first awak kena cerita pasal structure dia macam mana. So ini adalah dia punya structure. Kalau giant, very large structure, okay, usually exists as solid. Okay, for simple covalent, small and simple structures can be found in the form of solid, liquids and gases. Awak nampak macam jawapan dia panjang. Sebab apa? Sebab dia ada 2 bahasa. So untuk SPM, dia bahasa Melayu dahulu. Okay, kalau soalan, cuba tengok soalan. Ni soalan didatangkan dengan apa? Didatangkan dengan soalan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bawah. Sebab tu awak nampak dia punya stimulus tu, soalan tu macam panjang lebar. Dia jadi macam panjang lebar sebab ada 2 bahasa kat situ. Sedangkan kalau bahasa Inggeris dia pendek kan. Kamu jangan jadi psycho lah. Kamu cari yang bahasa Inggeris kamu baca. Okay. Kalau tak faham bahasa Melayu lah, tak masalah. Boleh ke teacher nak tulis jawapan bahasa Melayu? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita kan belajar term tu dalam bahasa Inggeris kan. So lebih mudah lah awak tulis dalam bahasa Inggeris.
Okay, kita kan produk-produk IG, CSE gitu kan, overseas sejuk, kan salji sangat. Okay, so 1 plus 1. Sama juga, yang ni awak boleh dapat 2 markah. 6. Dapat 6 markah dah daripada 10. So macam mana nak dapatkan 4 markah lagi? So awak kena ceritalah, yang ni adalah dia punya in term of chemical bonding dia. Laju sangat ke teacher pergi ni? Okey je. Okay, kamu ada 4 minit lagi. Okay, kamu ada chemical bonding. So ikatan ni, strong covalent bonds in the molecules only. Okay, no van der Waals attraction forces between molecules because of its giant structure. Okay, strong covalent bonds in the molecules. Molecules ni wajib. Okay, so kalau untuk simple, covalent bonds are strong in the molecules and van der Waals attraction forces between molecules are weak. Kalau untuk giant, dia ada strong covalent bond in the molecule, tapi dia tak ada van der Waals attraction forces between the molecule. Tapi kalau covalent, dia strong molecule, tetapi kenapa menyebabkan dia lemah? Sebab dia ada van der Waals attraction forces between molecules are weak. Ini yang menyebabkan kenapa giant molecule is stronger than simple molecule. Ada soalan tak pasal chemical bonding ni? Kau faham ke? Okay, kalau tengok structure ni macam ni lah kan. So yang ini ada van der Waals forces between the molecule. Molekul ni dengan molekul dia. Tapi kalau untuk giant, dia ada strong covalent bond. Tapi dia tak ada van der Waals. Sebab van der Waals ni dia adalah weak forces. Okay, yang ini pula dia comparekan apa? Melting point and boiling point. So high, kalau giant apa? Dia akan jadi high because a lot of heat is required to break the strong covalent bonds. Tapi kalau simple, low, melting point dengan boiling point dia low because only little heat is required to overcome the weak van der Waals forces between molecules. Teacher, saya nak jawab sampai sini je boleh tak? Tak boleh. Awak kena explain kenapa only little heat is required ni ataupun less heat is required. Awak kena cerita, sambung lagi, to overcome the weak van der Waals attraction forces between molecules. Teacher, saya nak buat heat high because a lot of heat is required. Boleh tak ayat sampai sini? Tak boleh. Awak kena explain. To break the strong covalent bonds. So dan dapat 10 mark. Teacher, payahlah esei. Okay, saya nak cakap dengan awak sebenarnya antara soalan structure dengan esei lebih mudah untuk dapat ayat banyak. Tapi kenapa awak rasa susah? Sebab kurang membaca. So bila kurang membaca, kita tak ada idea nak tulis. So by right, kamu ada perjalanan nak ke SPM tu jauh lagi lah, bagi saya jauh lagi lah kan. Sebab kau punya senior pun tak SPM lagi. So kamu kena sedar daripada sekarang. Okay, kena ambil benda ni serius daripada sekarang. So tolonglah baca. Sebab nak dapat 10 markah ni, kau bayangkan sebenarnya kalau kat daripada 10 tu awak boleh dapat 4 markah dia gitu-gitu je. Kan? Mungkin awak struggle dekat mana? Awak akan struggle nak explain untuk structure, chemical bonding dengan melting point and boiling point. Tapi kalau awak tengok dia punya suggested answer pun tak adalah bombastic sangat pun kan. Dia benda yang dah ada. Okay, benda yang simple yang awak boleh dapat kat dalam buku teks pun ada explain. So itu benda yang awak kena practice. Okay. Then kamu ada soalan satu. Teacher tahu mesti kamu ada yang tak siap lagi. Okay, apa yang teacher nak kamu buat adalah sekarang dalam minggu ini tolong siapkan soalan explain ni.
dan teacher akan buka dalam GC untuk kamu hantar assignment. Boleh tak 4C dengan 4D? Boleh teacher. Boleh teacher. Boleh teacher. So teacher nak cepat teacher nak pilih, teacher nak check attendance kamu. Alisha Adiana ada? Ada teacher. Ani Safia? Ani Safia ada? Ani Safia tak ada? Tak ada. Aisyah Maisara? Aisyah Maisara? Tak ada. Ayu Selina? Ada teacher. Syafiq? Ya. Cempaka? Ada. Cempaka ada? Teacher yang cakap saya tu Asha. Aisyah ada? Cempaka ada tak? Ada. Fatin Afrina? Fatin Afrina? Fatin Afrina ada? Tak ada. Is Ilaisa? Saya teacher. Jasmine? Khairul Zafri? Saya teacher. Adam Mualim? Saya teacher. Fadrul Syamil? Ada teacher. Soleh? Saya teacher. Tabrani? Saya. Sufia Alia? Saya teacher. Alia Batrisha? Saya. Alisha Rizkin? Saya teacher. Amalin Aina? Saya teacher. Atika? Saya teacher. Fariha? Saya teacher. Nuri Nora? Saya teacher. Sarah? Saya teacher. Isha? Ada teacher. Wan Adam? Ada teacher. Wan Nabil? Ada teacher. Muhammad Syamil? Ada teacher. Okey, 4C yang tak ada adalah Fatin Afrina dan juga Ani Safia. Okey, 4 Duke pula. 4 Duke. Aidil Ashraf, Saya. Aisyah Umairah. Aisyah Umairah. Tak ada. Ilyas, Saya. Haris Adam, Saya. Yasmin, Ada. Sarah, Mas Nurul Aina, Saya. Adib, Saya. Danish Mikael, Danish Mikael, Saya. Azik, Saya. Khairul Ikhwan, Saya. Hafiz, Saya ada teacher. Ryan, Ryan, Syakir, Ini bukan Syakir, teacher ni. Syakir, Syakir tak ada. Wafiq, Saya teacher. Faris, Saya teacher. Aina Sofia, Saya ada teacher. Luqman Safia, Saya. Nadia, Alia Amira, Ada teacher. Amira Syuhada, Saya teacher. Siti Amia, Buat gini je. Siti Alisha, Saya. Wan Hifzah. Okay, so Wan Hifzah ada, Wan Hifzah. Wan Hifzah ada? Wan Hifzah tak ada. Okay, so Okey, lepas ni kelas saya kan? Jap. Saya dengar ke? Lepas ni kelas saya mungkin lambat 5 minit sebab nak pergi baca Yasin. Get ready with chapter 4 handout. Kita akan discuss chapter 4. Tengok sini ke tengok sini? Sini. Okey, nampak tak? Dengar tak? Okey. Ya. okay, bye. Tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okay, bye. Saya pergi dulu. Saya nak baca Yasin. Bye. Assalamualaikum.